Assalamualaikum, hai apa khabar semua? Okay, kita sekarang berada di GSC The Starling Mall. Baru saja lepas menonton filem Duan Nagoboro ataupun dia punya slang yang sebenarnya adalah Due Nagoboro. Filem berkenaan Mak Yong dan juga Bobaloh. Ah, bergaduh, bergocoh. Sebuah filem arahan Sabri Yunus. Jadi malam ni kita pergi ke dia punya malam gala premier dan juga filem ni sepatutnya ditayangkan pada 19 Januari 2023 iaitu pada minggu hadapan. Ambo suka molek filem gini. Aku memang enjoy gila lah tengok cerita ni daripada awal sampai habis. Ini apa yang aku expect daripada Sabri Yunus sebab menonton dia punya drama dan juga telefilm sebelum ni yang berada di televisyen. Sering kali kadang-kadang bukan setakat aku je, ramai juga yang tanya dia macam bila nak buat filem kan. Dan sekarang dia angkat filem Duen Nagoboro ni mengangkat tradisi ataupun budaya Mak Yong ke dalam filem dia, dan dia mengangkat juga budaya Kelantan ke dalam filem dia. Dan aku rasakan ini memang antara, walaupun memang baru start lah Januari kan, baru start awal tahun kan. Untuk awal tahun ni is a really good start untuk filem lokal tanah air ni lah. Dan jujur cakap, salah satu lagi reaksi aku is that aku bereaksi juga melihat reaksi Nick waktu menonton filem ni. Bayangkan Nick duduk sebelah aku tak pernah tengok dia enjoy macam ni tengok filem. Gila. So I'm not lying I'm not lying, memang betul enjoy. Nak buat macam mana kan, filem sayang-sayang demo, sayang-sayang belakang, sayang-sayang kita lah, dia Kelantan Subek kan. Okay, first yang aku suka is that how how the storyline works, jalan cerita dia. Okay, macam kita boleh cakap kadang-kadang macam cerita ni ada certain things yang macam ada flaws dia kan, tapi dia punya flaws tu kita tak nampak sangat sebab jalan cerita dia tu cantik. Jalan cerita dia actually quite very simple sebenarnya. Dia menunjukkan dua dunia yang berbeza, iaitu dunia Mak Yong dan juga dunia orang kata berbalah ni, dunia gangster lah, dunia gangster. So watak Duan Nagoboro ni adalah watak Asrul Faizal dalam ni, and dia tunjukkan lah macam mana yang Asrul Faizal ni, watak Duan ni, dia daripada kampung kuat gaduh sampai kena halang mak bapak, hijrah ke Kuala Lumpur, jumpa dengan kawan-kawan dia, jumpa dengan sayang-sayang dia dekat Kelantan, dekat KL. Dan lepas tu dekat KL orang nak hire dia jadi bodyguard untuk mafia lah, untuk ketua gangster. Lepas tu ada orang nak minta dia ajar pasal Mak Yong apa semua. So dia ada dua dunia dekat KL ni. And macam tu je cerita dia, very simple. Dan aku boleh katakan sedikit lah, ini bukan spoiler ke apa lah, aku nak bagi macam sedikit tanggapan lah kepada penonton. Ni adalah sebuah filem tentang artis tau. Dia tentang seorang anak-anak seni. So dekat penghujung tu, kalau siapa pernah tengok cerita ni mungkin dia akan faham. Aku boleh macam samakan, hampir sama cerita dia tu ibarat cerita filem Black Swan. Dia macam filem Black Swan sikit. Sikit je ada dia punya reference, dia punya hint tu. Okay, and then the second one is the pelakon-pelakon semua. Pelakon-pelakon dalam ni, walaupun ini adalah filem yang mengangkat budaya Kelantan, tapi yang bestnya tu, dia multiracial cast. Kau ada orang, ada Indian, Sanggita, lepas tu ada Chinese, Jojo Go, Dr. Lim Swee Tin, Angel Sen Chong dengan Angelina Tan. Ramai, berbilang bangsa. Ada Sabri Yunus, Roshamno apa semua. Dia punya pelakon-pelakon dia tu balance tau. Ada watak, macam contoh watak hero Asrul Faizal. Aku tak boleh nak kata Asrul Faizal ni orang baru, tak. Asrul Faizal adalah pelakon lama. Dia juga yang berlakon dalam filem Budak Kelantan. Waktu berapa tahun, 10 tahun dulu. Dah kuat lama, waktu tu pun dia muda lagi. And then dalam ni ada Sabri Saidi, ada Sabri Yunus lagi, orang lama pun ada, orang otai pun ada, Roshamno pun ada, orang yang famous pun ada. Pelakon rotai macam Angelina Tan pun ada. So balance benda tu. Maksud aku is that dia membalancekan antara orang yang pandai berlakon, orang yang macam kurang commercial value dia tapi pandai berlakon, dan juga orang yang tinggi commercial value dia. So dia balance antara nilai seni dengan nilai komersial dekat dalam filem ni. Dia balance dekat dalam barisan pelakon tu. Okay, and then yang ketiga yang aku suka adalah budaya yang disampaikan tu. Tema dia macam aku cakap tadi,
berkenaan Mak Yong, berkenaan dunia gangster. So dia combinekan dua-dua tu menjadi satu, dan aku sentuh satu terms ni lah, satu ayat ni dalam dialog dalam filem ni, bila dia nak menggambarkan watak Duan ni. Dia kata macam, orang kalau ajak aku pergi Mak Yong dengan orang ajak aku pergi bergaduh, macam orang ajak aku pergi majlis tahlil, tak boleh aku nak tolak. so memang aku cakap memang dialog-dialog dalam ni pun memang nice lah. Tu pun antara benda yang aku suka juga, dialog-dialog dalam cerita ni walaupun dia dalam bahasa Kelantan tapi ada subtitle, dan kau boleh rasa macam ada certain dialog kau rasa macam oh, ui, smooth. Dia siap dia punya nak ayat perempuan pun dia macam, aku dah kata, aku kalau dah bagi makanan yang aku hidangkan tu, aku takkan tinggalkan kau. Oh. Ini aku cakap dalam standard Malay lah. Cha-cha-cha. Ini aku cakap dalam standard Malay lah. Kena peher dalam koyak Kelantan tu. Oh, baru sampai. Biasanya bahasa Kelantan ni dia laju. Jujur cakap, aku cakap dia laju lah kalau dia bercakap dengan sesama dia kan. Dan macam kadang-kadang nak faham dia tu, bukan kau kena faham apa yang dia cakap, tapi kau kena faham intonasi dia tu. Dia intonasi dia tu macam, kita tahu dia mana yang kadang-kadang nampak marah tapi sebenarnya dia gurau. Kadang-kadang nampak gurau pun dia macam marah. Tapi memang of course lah, kalau kau betul-betul nak menghayati filem ni, macam orang yang tak faham betul bahasa Kelantan, bahasa Melayu ke apa ke, subtitle tu memang membantu lah. Subtitle membantu, memang orang kata the dialog dalam ni memang mengundang usikan dekat hati penonton. Memang mengundang orang kata satu keceriaan yang boleh menghiburkan penonton. Kau memang tengok sonok, memang sonok lah. Kau dengar dia kecek Kelantan apa semua tu, memang sonok. Sebenarnya aku tak ada apa sangat macam nak komen dia punya flaws ke apa ke, sebab aku rasa semua okey, tak ada masalah pun. Sebagai sebuah filem tu, ianya lulus lah. Ianya sebuah filem yang bagus. Memang dia tick all the checkbox. Tapi biasanya kalau macam kita nak sentuh juga, aku tak pergi sampai ke 3 benda yang aku tak suka lah. Biasanya benda ni bahagian teknikal lah. Bahagian teknikal ni aku tak kisah sangat, sebab it's a very macam benda yang jelas, tapi sebenarnya boleh dikaburkan dengan jalan cerita, dengan lakonan-lakonan yang bagus. So macam isu teknikal dalam ni, maybe dia punya choreograph action ke, sometimes at certain times mungkin ini adalah orang kata kelemahan pelakon-pelakon berbantu kadang-kadang, yang macam teragak-agak bila nak choreograph aksi. And then the editing pun, suntingan dia pun kadang-kadang ada sometimes rasa macam a bit choppy sikit, ada rasa sedikit macam kelakabut sikit. But benda tu tak ada isu bagi aku, sebab walaupun editing dia macam tu, tapi dia punya susunan sequence dia tu okay, susunan sequence dia tu cantik. Cuma adalah certain things tu, kalau sampai time yang dia mengganggu tu, dia macam mengganggu sikit untuk pemahaman penonton terhadap jalan cerita dia. Itu je lah. But for so far bagi aku memang Duan Negoro ni memang sebuah filem yang bagus, yang lengkap dia punya cita rasa dia. Kita dapat apa yang Sabri Yunus cuba nak sampaikan. The message is there, pasal tikam menikam, pasal business lah, pasal maruah orang Kelantan, pasal budaya, pasal penerimaan budaya tu kepada orang luar. Dan penuh dalam, aku rasa pula satu cerita dia sekejap. 1 jam dan almost 2 jam. Almost nak 2 jam, tapi rasa sekejap. Dia rasa macam kau memang rasa smooth je perjalanan dia, dan dalam tempoh sekejap tu boleh nampak dia punya character growth semua tau. So tu aku rasa this what makes this film very special lah, dan aku sangat boleh katakan berbangga lah, walaupun aku bukan orang Kelantan kan, tapi kita kena mengiyakan juga yang memang Kelantan ni adalah kita punya budaya memang orang Malaysia punya ni, Kelantan is part of the Malaysia kan, so dia memang budaya kita juga. So agak berbangga juga bila macam budaya tu diangkatkan ke dalam filem, dan membuatkan macam orang yang tak faham dengan budaya tu pun akan terbuka mata, dan dia siap menyentuh ataupun menyentak lagi perasaan orang yang macam selalu skeptikal terhadap orang Kelantan ni. Sebab ada scene yang bila macam orang kutuk Kelantan, dia kata, aku akan pertahankan orang Kelantan. Oh, kau nak pertahankan orang Kelantan, kau nak gaduh dengan seorang KL ke apa? Kan? So macam tu lah. Macam memang dia faham benda yang jadi dekat sini, benda yang jadi kat Malaysia, apa perspektif orang terhadap orang Kelantan ni. Dia sentuh isu tu,
Tapi dalam waktu yang sama, dia puji juga orang-orang yang cuba nak memahami orang Kelantan. Dia cuba juga untuk menyindir orang-orang Kelantan yang cuba untuk menikam sesama sendiri. So itulah, aku rasa memang nice lah semua benda yang dia buat tu. Bagi aku ini adalah antara filem yang terbaik walaupun baru bulan 1 sekarang kan. Aku boleh bagi rating untuk filem ni 9/10 bintang. Dan korang boleh tonton filem ni di pangwayang-pangwayang terdekat sebab sekarang ni dia akan ditayangkan pada 19 Januari dan dia mendapat kelulusan untuk ditayangkan di 80 buah pawagam di seluruh Malaysia. So aku rasakan mungkin ke pawagam terdekat dengan rumah korang mungkin ada filem ni, but satu nasihat aku, kalau nak tengok filem ni, jangan tunggu pada minggu kedua, terus tonton di minggu pertama. Sebab kita punya tayangan, wajib tayang kita ni memang a bit pelik sikit, unik sikit. Lepas minggu nanti, aku takut dah tak ada dah. So please, ini adalah satu filem yang aku boleh endorse. Ini satu filem yang aku boleh recommend. Korang akan enjoy tengok kat wayang. Bukan aku je, Nick pun enjoy, even orang dalam pangwayang tadi semua pun enjoy. This is not a gimmick. Ini bukan sebab kena jemput baru nak kata apa best lah benda tak. Memang jujur cakap, even kalau boleh pun aku rasa aku nak tengok lagi sekali cerita ni. Dia memang serius best gila. Korang pergi tonton, korang takkan menyesal. Kalau korang tak nak, korang nak cerita yang ada angkat budaya orang Kelantan, ada angkat budaya seni Mak Yong, lepas tu ada pula tu ciri-ciri gangsterism, ada ciri-ciri mafia apa semua kan. Kau nak tengok kehanatan Roshamno dalam ni, tengoklah filem ni. Serius saya kata, cukup rencah semuanya. Support Kelantan.